Mari jemaat sekalian kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, kami bersyukur bahwa rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. 我们感谢你，因为你的旨意是美好的，在我们生命中。 Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi dan terus menuntun kehidupan kami. 我们感谢你，因为你不断的引导我们，带领我们。 Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. 这时候，我们要学习你的话语。 Kami mohon kiranya Engkau yang menolong dan menuntun setiap 我 kami. 们恳求主，你自己来引导，你来带领， Sehingga kami boleh kemudian bertumbuh dan diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. 好让我们可以有你的真理被改变、改造。 Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan 我们 setiap 恳 kami. 求主，你圣灵在我们生命中大大的工作。 Buka hati dan telinga kami ya Tuhan. 主啊，求你打开我们的心耳，我们的心眼。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk jemaat sekalian. 请坐。 Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. 我们一起翻开以弗所书第2章第10节。 Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们用中文来读一遍，以弗所书第2章第10节。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Saudara, pada bulan Maret tahun ini di Thailand dikejutkan dengan sebuah peristiwa, saudara. 在今年的3月，在泰国有一句消息震惊了很多人， Salah satu rumah anggota polisi disatroni oleh seorang maling. 就是有一个警察他家被一个盗贼就是在那里进入。 Saudara, yang menariknya adalah bahwa maling ini kedapatan basah sedang mencuri, saudara. 而且这盗贼呢，他在作案的时候被逮到， Lengkap dengan alat buktinya dan dia sedang tertidur lelap di tempat tidur. 而且这盗贼呢，他在那个犯案的场所那里，因为太累，他睡着了。 Nah, saudara, waktu ditangkap maling ini sedang tertidur lelap dan dia juga kaget kenapa dia bisa ditangkap, saudara. 当他被抓的时候，他自己也很惊讶，为什么他会被抓？ Nah, saudara, rupa-rupanya pemuda ini dia memang berniat untuk maling di rumah polisi ini. 原来这年轻人他原本就是想要去那里偷东西， Nah, ketika dia masuk di dalam sebuah kamar, dia sedang mengambil barang-barang. 而且他进到这个家里面的其中一个房间，他想要拿东西， Saudara, dia melihat kasur yang sangat empuk dan dia coba baring-baring. 所以他看到那个床很舒服，他要试着躺在那里， Lalu tangannya mengambil remote AC dan dia menyalakan AC. 而且他就拿了那个就是遥控器，他就试着开冷气。 Karena AC-nya sangat dingin, kemudian dia kecapean, dia tertidur lelap menggunakan selimut. 因为那冷气很冷很舒服，他又太累了，所以他就睡着了。 Setelah menjelang subuh, sang pemilik kemudian dia terbangun, dia kaget kenapa karena kamar anaknya ini 隔天早上，屋主他就非常的吓到，为什么他的女儿的房间有冷气开着？ karena kamar anaknya kok AC-nya nyala. 为什么他冷气会开着的？ Padahal anaknya sedang di luar kota. 其实他的小孩是不在家的，已经出差在外地了。 Maka sang pemilik rumah membuka pintu dan kemudian dia mendapati seorang laki-laki sedang tertidur di sana. 然后他打开他那个房门，他看到一个男生在那里躺在那里睡着。 Karena dia adalah anggota polisi, maka dia berteriak dengan suara lantang dengan maksud untuk membangunkan maling itu. 因为他是一位警察，他又很大声喊着这个小偷叫他起床。 Saudara, maka maling itu terbangun dengan mata yang terhuyung-huyung dan dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang mencuri, saudara. 然后这小偷呢，他就还是半梦半醒的状态之下，他醒来，他想不透为什么他会被抓。 Nah, saudara, waktu membaca ini saya kok agak tergelitik lucu ya. 所以我当看到这个消息，这个新闻的时候，我觉得有一点很奇怪。
Kok bisa ya ada maling, dia kecapean waktu dia beraksi dan dia tertidur di kamar itu. 为什么有一个小偷，他在要作案的时候，因为他太累了，而且他就睡着在他那个场所那里。 Bukan cuma tertidur tapi dia merasa seperti kamar itu kamarnya, dia nyalin AC, saudara. 然后他不只是他要睡着，但是他认为那个房间就是他自己的，他还打开那个冷气。 Saudara, bukankah tujuannya dia datang ke rumah itu untuk mengambil barang? 岂不是他到那个家是为了要偷东西吗？ Bukankah harusnya dia melakukan secepat mungkin mengambil barang? 应该他就好好的、赶快的把东西拿好。 Tetapi dia malah terlena dengan kasur yang empuk dan AC yang dingin, saudara. 但是相反的，他享受那个舒服的床，而且他在那里睡着了。 Saudara, kalau kita mau katakan bahwa maling ini dia tidak mencapai tujuannya. 所以我们可以说，这小偷他没有达到他要的目的， Dia mudah kemudian disilaukan oleh benda-benda di sekitarnya. 然后他被周遭环境的东西所吸引了。 Saudara, kalau kita bicara tentang tujuan atau goal di dalam hidup kita, saudara, 弟兄姐妹，如果我们谈到我们人生里面的那个目标， saudara, maka tujuan atau goal itu akan kemudian mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. 所以这个目标会影响我们的动作，我们的作为。 Ketika saudara dan saya memiliki satu goal di dalam hidup, maka seluruh kemudian energi kita pusatkan ke sana. 所以，如果我在我人生里面我有某一个目标，我会把所有的能量、所有的潜力都集中在那里。 Tujuan kita kemudian menjadi mesin atau motor penggerak di dalam hidup kita. 所以，那个目标也会成为启动的一个引擎。 Sehingga dengan tujuan itu, saudara, kita berusaha, berupaya untuk mencapainya. 所以，我们会尽所能力，我们去达到我们要的目标。 Nah, saudara, tentu saja banyak tujuan di dalam hidup seseorang, saudara. 当然，在每一个人的身上，我们有很多的目标。 Karena tujuan itu akan menggerakkan kehidupan seseorang, maka pertanyaan yang kita mau jawab hari ini di saat ini adalah apa yang menggerakkan hidup kita saat ini? 所以在我们人生，我们有目标，很多的目标。今天我们所要问的就是，在你生活中，你的目标是什么？ Yang menjadi tujuan hidup kita hari ini, saudara. 今天是什么就是什么驱动我们的生活成为我们的目标？ Saudara, ada orang-orang yang hidupnya kemudian digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. 所以有的人在他的人生活中，就是被仇恨、被愤怒所驱动。 Kalau kita membaca dalam kitab suci, kita mendapati dua tokoh yaitu Esau dan Saul. 如果在圣经我们看到有两个人物，就是以扫跟扫罗。 Kehidupan Esau dan Saul adalah kehidupan yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. 所以以扫和扫罗，他们在他们的生活中，他们充满着那个愤怒跟仇恨。 Esau marah kepada adiknya Yakub, kenapa? Karena dia sudah melakukan penipuan kepada dirinya. 以扫他非常生气非常憎恨他的弟兄他的弟弟，因为已经抢夺了他的名分。 Esau melewati hari-harinya dengan penuh kemarahan kepada adiknya. 所以以扫他每天过着一个充满着仇恨、充满着愤怒的生活。 Demikian juga dengan Saul, Saul hidupnya dipenuhi dengan kebencian kepada menantunya sendiri yaitu Daud. 所以扫罗他也充满着愤怒，就对于那个大卫。 Dia benci dan marah kepada Daud karena Daud dipuji-puji lebih daripada dirinya. 因为大卫被很多人拥护，很多人称赞，超过于他。 Saudara, hidup yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan itu akan terus melukai dan menggerus diri sendiri dan orang lain. 对，弟兄姐妹，如果我们在仇恨、在愤怒里面的生活，所以这个如果不断的这样的话，我们会被他来就是伤害我们自己。 Saudara, perlu kita pahami bahwa masa lalu adalah masa lalu, saudara. 所以我们必须要晓得，过去的已经是过去了。 Tidak ada satu orang pun yang dapat mengubahnya. 所以没有一个人能够改变它。 Kalau hidup kita hanya digerakkan oleh kemarahan dan kebencian, 如果我们的生活只是继续不断的被仇恨跟愤怒在支配的话， maka sesungguhnya kita sedang melukai diri kita dengan kepahitan dan kepahitan. 所以其实我们只是
再让这个苦毒伤害我们自己。 Sebab itu saudara milikilah cara pandang yang berbeda tentang masa lalu. 所以我们必须要对于过去有不同的观点。 Saudara, yang kedua ada orang-orang yang digerakkan oleh rasa takut di dalam hidupnya. 所以第二点就是被恐惧驱动。 Takut wajar, tetapi kalau digerakkan kehidupannya oleh rasa takut menjadi tidak wajar, saudara. 所以如果被这个恐惧驱动，它变成不正常。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada dua kisah yang dimana kemudian orang-orang ini dipenuhi dengan rasa takut. 所以在圣经有两个故事告诉我们，他们是被这个恐惧来所驱动的。 Yang pertama adalah 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 第一的就是有10个探子，摩西所差派他们去窥探一个地方。 Yang kedua adalah Barak bin Abinoam. 第二就是亚比挪安的儿子巴拉。 Saudara, kita tahu kisah daripada 12 pengintai yang diutus oleh Musa menuju tanah Kanaan. 我们知道摩西所派的这些探子，就是他们要去窥探这个迦南美地。 Setelah 40 hari mereka kemudian mengintai tanah Kanaan, mereka pulang dan menceritakan apa yang mereka lihat. 所以在他们去之后，然后回到摩西那里的话，他们向摩西报告他们所窥探到的那个地方。 Tetapi 10 pengintai dari 12 itu kemudian menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang akan mereka 所 datang. 以在12个探子里面，有10个都是报道关于那个地方的不好的方面。 Ketika mereka menyampaikan kabar busuk itu, mereka sebenarnya sedang dipenuhi, digerakkan oleh rasa takut terhadap orang-orang Kanaan. 所以在他们给予那个负面的报道，其实他们是被迦南地那里的事情、人事物被他们吓到的。 Maka mereka berkata, orang-orang di sana tinggi-tinggi besar, seperti raksasa, kami seperti belalang. 所以他们说那里的人他们都很高大，我们好像蚱蜢那么小。 Bahkan ketika Kaleb dan kemudian Yosua mengcounter mereka, seluruh orang-orang Israel marah. Karena apa? Karena sudah termakan berita busuk yang disampaikan. 所以当约书亚和这个迦勒向他们报告的时候，所以所有的以色列民众他们非常的生气，因为他们已经被这10个探子的报告所影响了。 Lalu bagaimana dengan Barak bin Abinoam? 所以我们看亚比挪安的儿子巴拉他怎么样呢？ Saudara, Barak bin Abinoam kemudian mendapatkan perintah dari Nabi daripada Hakim Deborah untuk kemudian memimpin orang-orang Israel untuk berperang. 所以这个巴拉他是这个底波拉那个皇后差派他来打仗。 Saudara, Deborah berkata, pergi, kamu pasti akan memenangkan pertempuran karena Tuhan beserta dengan kamu. 所以底波拉说：“你前往去打仗，因为上帝与你同在。” Tetapi pada saat itu Barak dipenuhi dengan ketakutan dan dia berkata, kalau kamu nggak pergi, saya nggak mau pergi. 所以巴拉那时候他是充满着恐惧，他说：“如果你不去，我也不去。” Seolah-olah Barak, saudara, berkata, saya nggak percaya dengan apa yang kamu katakan. 换言之就是巴拉他说，就是说我不相信你所说的。 Saudara, karena digerakkan oleh rasa takut, maka Deborah berkata kepada Barak, kamu tidak akan mendapat kemuliaan atas peperangan ini. 所以因为他被恐惧所驱动，所以底波拉告诉他：“你不能得到该得的荣耀。” Saudara, ada banyak orang hari ini dalam dunia yang hidupnya digerakkan oleh rasa takut. 所以弟兄姐妹，在这世界上有很多人，他们是被这个恐惧所驱动的。 Saudara, ketakutan adalah sebuah penjara yang kita bangun daripada diri kita sendiri. 所以弟兄姐妹，恐惧其实是我们自己所造的一个监狱。 Dan kerap kali saudara, ketakutan menghalangi kita untuk menjadi pribadi seperti yang Allah inginkan. 而且这个恐惧呢，它可以阻止我们成为上帝对我们所的期望。 Saudara, ada orang-orang juga yang kemudian digerakkan oleh rasa bersalah. 所以有些人他们也被那个内疚所驱动着。 Di dalam Alkitab kita mendapati Yakub adalah salah satu pribadi yang digerakkan oleh rasa bersalah di dalam 所以我们看到在圣经里面，雅各他就是其中之一，他被他那个内疚所驱动了。 Saudara, dia merasa bersalah karena dia telah menipu abangnya. 所以他感觉到他已经做错了，因为他已经欺骗了他的哥哥。
Dia juga merasa bersalah karena kemudian dia telah menipu papa mertuanya. 然后他也认为说他已经欺骗了他的岳父，他已经认为他非常的内疚。 Dia juga merasa bersalah karena dia tidak bisa menjaga anak kesayangannya yaitu Yusuf. 然后他也认为他很内疚，因为他没有办法好好的保护他最心爱的儿子约瑟。 Sehingga di sepanjang kehidupannya dia terus-menerus kemudian dihantui, digerakkan oleh rasa bersalah dan berupaya untuk menebus rasa bersalah. 所以在他一生中，他不断的有内疚，而且他要不断的就去补偿。 Pastor Rick Warren pernah mengatakan demikian, saudara. 然后有一个华利克，那个牧师他曾经这么说： Kita adalah produk dari masa lalu. 我们是过去的那个产物。 Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. 但是我们不必要成为过去的一个囚犯， Tujuan Allah tidak dibatasi oleh masa lalu yang kita alami. 因为上帝的旨意不会因你的过去而被限制的。 Ada orang-orang juga yang kemudian hidupnya digerakkan oleh materialisme. 有些人他们已经被那个唯物主义来驱动， Hidupnya difokuskan hanya kepada hal-hal material di dalam dunia ini. 所以他们的生活里面都是充满着那个物质。 Dalam Alkitab kita mendapati ada seorang hamba daripada Elisa yang bernama Gehazi. 所以在圣经里面，我们看到以利沙的仆人就是基哈西。 Ketika orang-orang Naaman membawa barang-barang untuk diberikan kepada Elisa karena sudah melakukan penyembuhan kepada dirinya. 当那些人把很多东西准备好要给以利沙，因为以利沙已经把他们的病治好。 Maka Gehazi matanya silau oleh materi itu. 所以那个基哈西他的眼红了， Bahkan dia berani memakai nama Elisa untuk mendapatkan keinginan. 所以他敢利用以利沙的名义，为了得到那些东西。 Alhasil penyakit Naaman timpa kepada diri. 然后拿曼的那个病，那皮肤病就落在他的身上。 Kita mendapati juga dalam kitab suci ada seorang nabi yang bernama Bileam yang kemudian karena materialisme dia mau kemudian menerima undangan Raja Amon untuk mengutuki orang-orang Israel. 所以我们看到另外一个人物就是那个巴兰的那个先知，他愿意就是为了得到一些利益，他来去咒诅以色列百姓。 Orang-orang yang digerakkan oleh materialisme selalu berpikir bahwa nilai dirinya itu ditentukan oleh apa yang dia kenakan. 所以这些被唯物主义所驱使的人呢，他们会认为他们自己的价值就决于他们身上所富有的东西。 Saudara, perlu kita sadari bahwa nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh barang-barang yang melekat dalam diri kita ataupun yang kita miliki hari ini. 所以我们必须要很清楚的知道我们的身上，我们的价值并不是因为我们身上所富有的一些东西或拥有的东西来定的。 Nilai diri kita jauh melebihi daripada barang-barang yang kita punya hari ini. 我们的价值超乎一切我们身上所有的东西。 Ada orang-orang juga yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, saudara. 所以有些人呢，他们就被认可的需要来驱动。 Salah satu contohnya adalah Absalom, anak daripada Daud. 我们看其中一个人物就是大卫王的儿子亚沙龙， Begitu hausnya Absalom untuk diakui, 因为亚沙龙他那么需要被肯定， maka dia tidak segan-segan dia mengatur cara untuk menggulingkan tahta daripada papanya sendiri yaitu 所 Daud. 以他不择手段的，就是想尽办法把他的爸爸的王位把他挪开。 Dia ingin diakui bahwa dia adalah pribadi yang pantas dan layak untuk menggantikan 因 papanya. 为他有这个需要，他认为他必须要被肯定。 Saudara, perlu kita ketahui bahwa ketika kita berusaha untuk diakui atau menyenangkan hati semua orang, 所以弟兄姐妹，当我们发现我们有那个需要，希望很多人肯定我们的时候， saudara, itu adalah suatu hal yang sangat melelahkan. 其实那个是非常疲惫的。 Dan pada akhirnya kita akan kehilangan identitas diri kita. 到最后，我们会失去了我们自己的身份。 Lalu kembali lagi kepada pertanyaan kita, saudara. 所以我们回到我们刚才的问题： Apa yang menggerakkan hidup kita hari ini, saudara? 今天是什么东西驱动我们的人生呢？
Karena kalau tujuan itu kemudian menjadi mesin penggerak dalam hidup kita, di mana kita akhirnya memfokuskan seluruh energi dan potensi kita. 如果那个目标目的是成为我们驱动我们的一个引擎，使得我们把所有的精神、我们的潜力都把它埋在那里。 Maka mari kita pikirkan apa yang menggerakkan kita hari ini. 所以我们今天要思考的就是什么是驱动我们的生活。 Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi. 如果我们读刚才的以弗所书第2章第10节， Saudara, maka kita menyadari bahwa hidup kita harus digerakkan oleh sebuah tujuan. 所以我们的生活必须要有一个目标被一个目标来驱动。 Apa tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam 所以我 dunia 们 ini? 成为信主的人，我们的生活的目标是什么呢？ Katekismus Besar Westminster mengatakan tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. 所以我们在圣经可以得到一个答案：我们成为信主的人，我们人生的目标就是唯有要来荣耀神。 Dengar tidak asing bukan? 这个说法大家已经很不陌生了。 Karena mungkin kita sudah mendengar berkali-kali kata ini, memuliakan Tuhan. 所以也许我们已经听了100遍的有关于这个荣耀神。 Tapi setiap kali kita dengar kata ini menjadi satu kata yang abstrak di dalam hidup kita. 然后每次我们听到这句话的时候，我们就觉得非常的抽象。 Kita sulit mengkorelasikan antara memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita hari ini. 然后我们把那个荣耀神跟我们的生活做一个连接的时候， Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita memikirkan kalimat ini dengan 3 pertanyaan, yaitu who, 所以我 why, 们 dan 要 how. 用要来思考这个问题。我们用三个说法，就是谁为什么怎么样。 Pertanyaan pertama, who atau siapa? 所以第一个问题就是谁， Siapa yang harus memuliakan Tuhan? 谁必须要荣耀神。 Soal menarik sekali dalam Efesus 2, kemudian Paulus berkata, kita ini buatan Allah. 所以在以弗所书2章10节那里，保罗告诉我们说，我们是他手所做的工作。 Siapa yang maksud dengan kita? 那我们在这里，他所指的是谁呢？ Tentu saja di dalamnya ada Paulus. 当然就是保罗所说的。 Tetapi siapa pribadi yang lain? 所以除了保罗之外，还有其他的谁呢？ Kalau kita mendapati dan membaca di dalam Efesus pasal 1, kita mendapati di sana bahwa Paulus berkata surat ini ditujukan untuk orang-orang kudus. 所以在以弗所书1章那里，保罗很清楚告诉我们，他所指的这些人就是那些圣徒们， Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. 就是那在主耶稣基督里面所信上帝的人。 Saudara, karena di Efesus, saudara ditempati oleh banyak sekali orang-orang dan Yahudi, saudara. 所以我们知道，在以弗所书有很多非犹太人居住的地方。 Maka Paulus berkata, kita buatan Allah adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. 所以保罗在这里强调说，我们这些是神所手中的工作，他所造的，就是我们所信靠他的。 Dalam kata lain adalah kita adalah orang-orang berdosa yang kemudian dibenarkan oleh Allah. 换言之，就是我们这一群的，就是罪人，犯过罪的人，但是我们已经被称义了。 Dibenarkan bukan karena kita adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan adalah umat pilihan Tuhan. 所以我们被称义，不是因为我们是犹太人，因为是神所拣选的百姓。 Tapi kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. 但是我们是在基督耶稣里面被称义的。 Sekalipun kemudian pembaca daripada kitab Efesus adalah orang-orang non-Yahudi. 虽然也许在以弗所那里所读这个经文的人，他们是非犹太人。 Dan Paulus berkata, ya kita inilah buatan Allah. 所以保罗在这里很清楚的说，我们原来就是他的工作。 Kita dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus oleh 是 kelahiran baru. 上帝在基督耶稣里面所创造的。 Maka sebagai orang-orang yang sudah kemudian percaya kepada Yesus, kamu dan saya adalah orang-orang yang mestinya hidupnya memuliakan Tuhan. 所以你我已经在基督耶稣里面被创造的，所以我们的生活，我们必须要荣耀他。
Maka tujuan hidup orang percaya kepada Kristus adalah memuliakan Tuhan di dalam hidup. 所以我们已经信主耶稣基督的人，我们必须要荣耀他。 Kenapa? 为什么？ Saudara Paulus melanjutkan, karena kita ditetapkan oleh Allah. 所以保罗继续说，因为这是上帝所预定的。 Apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupan orang percaya? 所以在这信主的人里的身上，上帝预定了什么呢？ Paulus menjelaskan di dalam kitab Efesus pasal 2 berkata kita ditetapkan, diselamatkan karena anugerah Tuhan. 所以在以弗所书2章8节，保罗说：“你们得救是本乎恩。” Bukan hanya itu saja, kemudian kita ditetapkan menerima pembenaran oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. 所以我们也因为因信，我们得救的。 Oleh karena itu kita kemudian ditetapkan juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. 因此，我们也被预定要行善。 Jadi saudara, karya penyelamatan Allah sudah ditetapkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. 所以，上帝的救恩是在这世界未被创造以前，他已经预定了。 Kalau hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Kristus, itu bukan karena hasil usaha kita. 所以今天你我会信耶稣，不是因为你我的努力， Itu bukan karena kehebatan dan kebaikan kita. 也不是因为你我的善良，或者是我们的那个有什么比人更厉害的。 Tetapi karena Allah sudah menetapkannya jauh sebelumnya. 但是就是在很久以前，上帝已经预定了。 Tetapi Allah juga punya tujuan dalam hidup kita. 但是上帝在我们身上也有他的目标。 Supaya saudara dan saya yang sudah diselamatkan ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang juga telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. 所以在你我身上，我们生活必须要做一些行善，这也是上帝在以前已经预定的了。 Itu sebabnya memuliakan Allah adalah sebuah penetapan yang Allah berikan di dalam hidup kita orang-orang percaya. 所以我们荣耀上帝，这就是上帝在我们以前已经预定的一个目标。 Lalu pertanyaannya bagaimana saya melakukan? 所以这时候我们的问题就是我要怎么样去做？ Menarik sekali bahwa Paulus mengatakan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu, kita hidup di dalamnya. 所以在这里，保罗很清楚的告诉我们说，当我们要行善的时候，我们就是要活在它里面。 Di dalam terjemahan yang lain saya mendapati bahwa ini menjadi sebuah gaya hidup, daily way of life. 所以在其他的那个翻译就是，这就是我们生活的一种形态。 Memuliakan Tuhan itu adalah sebuah gaya hidup, saudara. 所以荣耀神，那就是我们生活的一个形态。 Bukan kalau ingat, 不是如果我记得的时候， bukan kalau sudah ditegur oleh rohaniwan 不 baru 是 saya 如 mau. 果有一些属灵的长辈他提醒我的时候， Bukan ketika saya mengalami kesuksesan baru saya memuliakan 不 Tuhan. 是当我成功的时候我才荣耀神， Bukan ketika saya mengalami penderitaan dan kesulitan saya baru memuliakan 不 Tuhan. 是当我受苦的时候，我遇到了一些苦难的时候，我才荣耀神。 Tapi memuliakan Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup yang 但是 kita lakukan setiap hari. 荣耀神就是在我们每天日常生活的一个形态。 Itu sebabnya Paulus berkata, hiduplah sesuai dengan panggilan, yaitu manusia baru. 因此，保罗在这里告诉我们，既然蒙召，我们行事为人就当与蒙召的恩相称。 Sebagai manusia-manusia baru kita kemudian menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. 所以我们已经成为一个新造的人，我们一切都要被改造了。 Di dalam pemikiran, kehendak, dan perasaan kita. 所以，无论在我们的思维、在我们的意志和我们的感觉上， Maka ketika kita memikirkan sesuatu, saudara, mari kita memikirkan sesuatu itu dalam kacamata Allah. 所以在我们在思考某一些事情的时候，我们就在用上帝的那个观点去思考， Untuk memuliakan Dia di dalam hidup kita. 然后在我们的生活里面，我们可以荣耀他。 Maka secara praktisnya Paulus kemudian menjelaskan di dalam pasal yang keempat, dia sangat rinci sekali dalam kehidupan praktis. 所以在第4章以弗所书4章，保罗很清楚的在那里解说， Bagaimana cara memuliakan Allah secara praktis? 我们要如何在我们行动上来荣耀神。 Paulus berkata, buang dusta. 所以在这里保罗说， Jangan memberi kesempatan kepada iblis ketika kamu marah. 在你
在你生气的时候，千万不可以给魔鬼留地步。 Bila kemudian ketika kita bekerja, kita menyadari bahwa kita bekerja untuk berbagi dengan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita. 然后，当我们工作的时候，我们要知道，我们工作是为了分享，我们工作不是为了我们自己。 Tidak berkata-kata kotor. 我们不说一些脏的话， Jangan mendukakan Roh Kudus. 然后我们不要让圣灵担忧。 Membuang segala kejahatan. 我们要把所有的邪恶的事情都把它扔掉， Saling mengampuni. 然后最是我们要彼此的原谅。 Saudara, semua hal ini melingkupi daripada pemikiran, kehendak, dan perasaan, bukan? 所以这一切的一切，它都包括了我们所有的思维、我们所有的意志和我们所有的感觉。 Ketika saya berkata dusta, berkata kotor, sesungguhnya itu berkaitan juga dengan pemikiran saya. 当我说谎的时候，或者是我说一些脏话的时候，它都是那一切都是充满在我的思维里面。 Ketika kemudian saya tidak bisa mengampuni, itu bukankah berkaitan juga dengan perasaan dan kehendak saya? 但如果我不能原谅别人的时候，那也是因为在我的意志里面有这样的一个所在。 Maka Paulus berkata, kalau kamu mau memuliakan Tuhan, 所以保罗在这里说，如果你要荣耀神， maka muliakanlah Tuhan di dalam totalitas kehidupanmu. 所以你必须要在你整个生活的完完整整的是荣耀他， Kehidupan yang diubahkan melalui pemikiran, kehendak, dan perasaan. 就是你的生活完完全全的被改造的，已经被修改的，在那里面来荣耀他。 Bagaimana dengan hidup kita hari ini, saudara? 弟兄姐妹，今天你我的生活如何呢？ Mari kita merefleksikan bagian firman Tuhan ini. 所以我们再一次来好好的来思考上帝这段的话语。 Adakah tutur kata yang kita keluar menjadi tutur kata yang memuliakan Tuhan? 有没有在我们所说出的每句言语都是荣耀神的？ Tutur kata yang menguatkan orang lain. 我们所说的话都可以激励别人的。 Tutur kata yang kemudian menghibur dan membangun kerohanian orang 我 lain. 们所说的话都可以安慰别人，可以建造别人的。 Jangan-jangan tutur kita sama dengan orang-orang di dalam dunia ini. 所以或者是我们的一切行为都好像那个非基督徒一样， Kita suka merepet, 我们喜欢在那里很唠叨， kita suka ngomel-ngomel, 我们喜欢在那里杂念， kita suka berbicara yang kasar. 我们喜欢说一些很粗糙的话， Bahkan cenderung kata-kata kita seringkali menjatuhkan orang lain. 或者是我们每一句话多少时候都会使人跌倒， Apakah kita juga kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk mengampuni? 或者是我们成为一个很容易、很善意去原谅别人的人， Jangan-jangan hidup kita dipenuhi dan digerakkan oleh kemarahan dan kebencian. 或者是相反的，我们生活里面充满着愤怒，充满着憎恨。 Apa yang menggerakkan hidup kita? 我们是什么东西驱动了我们的生活？ Hidup kita harus digerakkan oleh sebuah tujuan. 所以我们的生活必须要有一个目标来驱动它。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，帮助我们， Sebab kami menyadari bahwa kerap kali kami lebih condong untuk memuliakan diri kami sendiri. 主啊，多少时候我们发现，我们比较容易的就是荣耀我们自己。 Dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pribadi, bahkan di dalam pelayanan kami. 主啊，在我们的生活中，在我们的工作，在我们的服事上， Kami cenderung diri kamilah yang ingin kami tinggikan. 主啊，多少时候我们只来荣耀我们自己。 Kerap kali kami juga haus akan pengakuan oleh sesama kami. 主啊，多少时候我们也很期望别人的认可。 Kami juga kerap kali digerakkan oleh kemarahan dan kebencian terhadap orang-orang di sekitar kami. 主啊，多少时候我们也充满着愤怒、憎恨。 Ampuni kami ya Tuhan. 主啊，赦免我们。 Ketika kami mendengar firman-Mu saat ini, 主啊，当我们听你的话语的时候， biar kami boleh kembali menyadari 让我们可以再一次的被恢复。 bahwa hidup kami harusnya digerakkan oleh sebuah tujuan. 我们被提醒，我们的人生是要被一个某个目标来驱动的。 Ini memuliakan Engkau melalui pemikiran, perasaan, dan kehendak kami. 让我们可以借着我们的思维、我们的意志、我们的感觉来荣耀你。 Mampukan setiap kami ya Tuhan. 主啊，求主你让我们有这个能力。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。